الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah fastaqbalana Uhud فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, satu hari aku berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah panas di Madinah. Abu Dzar cerita pengalaman dia hidup dengan Nabi. Dia kata satu hari dia sama-sama dengan Nabi duduk berjalan tengah panas di Madinah. Fastaqbalana Uhud. Dia kata kami duduk berjalan tu mengarah ke bukit Uhud, menghala ke bukit Uhud. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada Abu Dzar,
Nabi kata, ya Aba Zar. Nabi kata, Abu Zar. Dia pun jawab, dia kata, labbaika ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya. Nabi kata dekat dia, ma yasurruni anna indi mislu Uhudin hadha zahaban tamdi alayya salasah wa indi minhu dinar illa syai'un ursiduhu lidain. Nabi kata dekat Abu Zar, dia kata, wahai Abu Zar, aku tak akan rasa senang kalau sekiranya Allah tukar bukit Uhud ni bagi jadi emas. Nabi kata dekat Abu Zar, bila duk berjalan menghala ke bukit Uhud tu, Nabi kata dekat Abu Zar, kalau Tuhan tukar bukit Uhud ni bagi jadi emas satu bukit, aku tak senang hati. Dia kata, tamdi alayya salasah wa indi minhu dinar. Dia kata, bagi dekat aku 3 hari aja. Bukit Uhud yang besar ni, yang Tuhan tukar bagi jadi emas ni, dia kata, aku akan sedekah semua dekat orang, tinggal dekat aku 1 dinar. Selagi aku tak sedekah, lagi tu hati aku tak senang, Nabi kata. Kalau Allah tukar bukit Uhud ni bagi jadi emas satu bukit, bagi kat aku tak senang hati. Aku minta tempoh 3 hari, dalam masa 3 hari tu, dia kata, aku akan sedekah habis emas ni, tinggal dekat aku 1 dinar illa syai'un ursiduhu lidain. Itu pun aku simpan 1 dinar tu untuk aku bayar utang aku, Nabi kata. Kalau waktu tu aku tak ada utang, 1 dinar pun aku tak simpan. Illa an aqula bihi fi ibadillah hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Nabi kata, kalau aku dapat bukit Uhud ni Tuhan tukar bagi jadi emas, dia kata, aku akan ambil emas tu semua, hakaza wa hakaza wa hakaza. Aku akan bagi dekat orang banyak ni, banyak ni, banyak ni, wa an shimalihi wa an yaminihi wa min khalfi. Aku jumpa orang balik kanan, aku bagi. Aku jumpa orang balik kiri, aku bagi. Orang duk berjalan di belakang aku nanti bagi. Nabi kata, banyak mana duk ada, semua aku akan bagi dekat orang. Lepas Nabi kata macam tu, summa sarah. Dia kata, Nabi terus berjalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas berjalan pergi berapa langkah, Nabi kata pula. Nabi kata, innal aktsarin humul aqallun yaumal qiyamah. Nabi kata pula dekat Abu Zar. Nabi kata, wahai Abu Zar, sesungguhnya orang yang al-aktsarun, orang-orang yang banyak harta, al-aqallun yaumal qiyamah, kebanyakan orang yang banyak harta di atas dunia, mereka orang miskin di akhirat. Al-aqallun daripada perkataan qalil. Qalil makna sikit. Orang yang di atas dunia, mereka ni al-aktsarun, mereka orang harta banyak. Di akhirat, kebanyakan orang yang harta banyak di atas dunia ni, kebanyakan mereka di akhirat itu al-aqallun, mereka jadi orang yang sikit pahala. Illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Melainkan Nabi kata, kalau sekiranya dia masa di atas dunia, dia al-aktsarun, dia orang yang banyak harta, maka dia guna harta dia tu, dia bagi dekat orang di depan dia, dia bagi kat orang di kanan dia, dia bagi kat orang di kiri dia, dia bagi kat orang di belakang dia. Kalau sekiranya dia boleh buat macam tu, dia di atas dunia dia banyak harta, di akhirat esok dia banyak pahala. Nabi kata, wa qalilun mahum. Nabi kata, tapi Abu Zar, aku nak abang kat hang, hak jenis lagu aku kata ni tak ramai. Nabi kata, hak jenis macam aku kata ni, bila ada banyak dalam tangan, banyak bersedekah ni, Nabi kata, wa qalilun mahum, tak ramai orang macam ni. Kalau ada ramai ni, lagi banyak lagi mau banyak, lagi banyak lagi mau banyak, lagi banyak lagi tamak. Nak jadi orang yang Allah bagi banyak, kemudian banyak bersedekah, Nabi kata, wa qalilun mahum, tak ramai orang macam ni.
Summa qala li, kemudian Abu Zar kata, Nabi kata kat aku lagi. Nabi kata dekat dia, makanak. Nabi kata dekat Abu Zar, makanak. Tempat hang tang ni, hang duduk sini, jangan pergi mana. La tabrah, jangan duduk pergi mana-mana. Makanak. Nabi kata hang duduk tani. Hatta atiyak, tunggu sampai aku mai balik. Nabi kata. Dan Nabi ni kadang-kadang dia macam tu. Satu Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, suka nasihat. Tu Nabi. Tak nanti hari jemaah dalam khutbah saja nak bagi nasihat. Tak nanti kuliah dia aja baru dia nak bagi nasihat. Nabi tak macam tu. Nabi bila-bila masa pun, Nabi bagi nasihat. Nabi tidak nasihat isteri dia saja. Nabi tidak nasihat anak-anak dia saja. Nabi nasihat semua orang yang mai dekat dengan dia. Sehingga kan tidak ada orang yang rapat dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, melainkan mereka beroleh manfaat daripada nasihat Nabi. Nabi macam tu. Maka orang yang tak suka dekat dengan Nabi adalah orang yang tak suka dengar nasihat. Ada orang yang tak suka dengar nasihat. Bila orang start nak cakap benda nasihat, benda baik, dia dah tak boleh duduk, dia nak bangkit pergi ke lain. Ada orang macam ni. Maka orang macam ni, dia tak boleh nak dekat dengan Nabi. Sebab Nabi, dia suka nasihat. Dia suka pesan. Dia suka berwasiat. Maka Nabi SAW duduk jalan elok-elok dengan Abu Zar. Duduk jalan elok-elok menghala ke Bukit Uhud. Nampak Bukit Uhud tu nasihat. Terus kata, Nabi kata kalau Allah tukar Bukit Uhud ni bagi jadi emas, bagi kat aku tak senang hati. Nabi kata. Melainkan minta tempoh 3 hari. Nabi kata aku akan sedekah habis. Orang yang mai depan aku, orang yang duduk belah kanan aku, orang yang duduk belah kiri aku, orang yang turut belakang aku akan bagi hakaza wa hakaza wa hakaza. Aku akan bagi kat mereka semua. Kalau nak tinggal pun 1 dinar, Nabi kata. Itu pun nak buat bayar hutang. Kemudian Nabi berjalan. Jalan-jalan Nabi kata lagi. Nabi kata, wahai Abu Zar, aku nak bagi tahu dekat hang satu benda. Innal aksarin, sesungguhnya orang yang banyak harta di atas dunia, kebanyakan orang yang banyak harta di atas dunia, di akhirat itu al-aqallun, mereka akan jadi orang yang sikit pahala. Pasal apa? Pasal dia ada peluang untuk buat kebaikan dengan harta yang Tuhan rezekikan kepada dia. Dia ada peluang untuk buat kebaikan, tapi dia tak buat. Dia tamak, dia kedekut, dia bakhil. Maka kerana tu dia banyak harta atas dunia, di akhirat dia sikit pahala. Nabi kata kebanyakan orang macam tu. Melainkan kalau sekiranya apa yang Tuhan bagi kat dia, dia bagi ramai orang pakat rasa apa yang Tuhan bagi dekat dia. Tapi wa qalilun mahum, tak ramai. Nabi kata orang macam tu. Habis Nabi kata macam tu, Nabi kata dekat Abu Zar ni, Nabi kata makanak. Wahai Abu Zar, ang duk tani. La tabrah, jangan pergi mana-mana. Duk tani. Hatta atiyak, sampai aku mai tak lagi. Summan talaqa fi sawadil lail. Lepas Nabi kata dekat Abu Zar macam tu, hang duk tang ni jangan pergi mana-mana. Nabi pi. Nabi pi hilang dalam kegelapan malam. Nabi pi ni tadi cerita tadi tengah panas, tengah siang tadi ni duduk dengan Abu Zar ni sampai malam. Sampai malam Nabi kata dekat dia, hang duk tani, aku nak pi, tunggu sampai aku mai. Nabi pi. Summan talaqa fi sawadil lail, Nabi pi hilang hatta tawara, hilang dalam kegelapan malam ni. Kata Abu Zar, fasami'tu sautan qad irtafa'a. Tiba-tiba aku dengar bunyi satu suara deras, dia kata. Fasami'tu sautan, aku dengar satu bunyi suara qad irtafa'a, suara bunyi deras macam tu. Fatakhawaftu an yakuna ahadun qad arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mai rasa bimbang, rasa takut dalam hati aku. Takut kok kalau ada siapa-siapa pergi buat apa-apa jahat dekat Nabi. Nabi kata kat dia, hang duk tani, jangan pergi mana, tunggu sampai aku mai. Nabi pi dalam gelap hilang duk sat bunyi suara deras di sana. Mau dia tak bimbang. Bila dia dengar macam tu, dia kata takhawaf, aku jadi takut. Dia kata aku bimbang, kok ada orang pergi buat jahat dekat Nabi dalam gelap tu. Fa aradtu an atiyah, maka aku rasa macam nak pergi tengok. Kalau sekiranya Nabi kena apa-apa, aku nak tolong dia. Fa zakartu qaulah, tapi aku ingat pesan Nabi.
Nabi kata, la tabrah hatta atiyak. Nabi kata, hang jangan pergi mana-mana, tunggu sampai aku mai balik tang ni. Dengar ke bunyi suara tu, aku rasa macam nak pergi tengok apa jadi dekat Nabi. Tapi nak pergi ingat balik, Nabi pesan dekat aku jangan pergi mana, suruh tunggu tani. Jadi lah ni aku nak pergi tengok ke, ataupun aku nak ikut pesan Nabi ke, macam mana? Falam abrah. Dia kata, maka aku buat keputusan, aku tak akan pergi mana-mana. Kerana itu Nabi pesan dekat aku. Aku tunggu, dia kata. Hatta atani. Sehinggalah Nabi patah balik mai kat dia. Faqultu, biar Nabi mai-mai saja dia terus kata. Dia kata, laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fazakartu lah. Dia kata, aku dengar bunyi satu suara deras tadi. Dia kata, aku takut apa-apa jadi dekat Tuan. Dia kata dekat Nabi. Tapi aku ingat pesan Tuan. Kata jangan pergi mana. Maka aku tunggu juga di sini. Faqala Nabi SAW. Nabi kata dekat Abu Zar. Nabi kata, wahal sami'tah. Nabi kata, betul ke hang ada dengar suara tu tadi? Qultu na'am. Dia kata, ya, dengar. Qala Nabi SAW. Nabi kata, zaka Jibril atani. Nabi kata, itulah bunyi Jibril. Jibril mai jumpa aku. Tuan-tuan, zaman tu beberapa sahabat berpeluang. Sama ada tengok Jibril dalam rupa manusia. Kita dah cerita banyak kali Jibril pernah mai dalam majlis Nabi. Mai daripada belakang tu masuk buk terus mai duduk depan, belaga lutut dengan lutut Nabi. Pakaian serba putih, rambut hitam berkilat. Stranger, siapa pun tak kenal itu. Lepas beberapa soalan tanya Nabi, dia bangkit keluar. Barulah Nabi tanya, hampa tahu tak siapa? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata, itulah Jibril. Dia main nak ajak hampa semua. Itu. Malam ni pula hadis cerita apa? Cerita tak nampak. Cuma dengar Jibril turun main tu, dia bunyi bergemuruh suara. Jibril turun nak jumpa Nabi itu bunyi bergemuruh suara. Sampai Abu Zar yang Allah izinkan telinga dia dengar ni, dia pun sampai naik takut. Dia bagi tahu dekat Nabi berapa punya takutnya dia bila dengar macam tu. Nabi dah kata dekat dia, Nabi kata, zaka Jibril atani. Itulah bunyi Jibril. Dia mai jumpa aku. Nabi kata. Faqala, Jibril kata dekat aku. Nabi kata, man mata min ummatik la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Jibril kata dekat aku tadi, siapa-siapa daripada kalangan umat kamu yang mati daripada tu dalam keadaan tak syirik dengan Allah sikit pun. Sesiapa daripada kalangan umat kamu yang mati sedangkan dia tak syirik Allah sikit pun, dakhalal jannah. Jibril kata mereka ada peluang cukup istimewa untuk masuk syurga. Jibril mai dengan bunyi suara bergemuruh macam tu jumpa Nabi kerana nak abang yang tu ya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya cukup important benda ni. Kita hidup di atas dunia ni, kita pastikan kita tak buat benda syirik. Ini benda besar. Dengan berjaya menyelamatkan diri kita daripada terjebak dengan syirik, kita mempunyai peluang cerah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril mai ni kira purposely, semata-mata mai nak habaq dekat Nabi, nak suruh Nabi habaq dekat umat dia. Siapa-siapa juga yang mati sedangkan dia tak syirik Allah sikit pun, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Abu Zar bila dengar macam tu, dia tanya Nabi. Abu Zar kata, wa in zana wa in saraqa. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kawan yang tak buat syirik ni tapi dia ada buat dosa lain, dia berzina misalnya, ataupun dia mencuri, adakah dia masih boleh masuk syurga? Nabi kata, wa in zana wa in saraqa. Nabi kata, ya, sekalipun dia berzina, zina tak syirik tapi zina dosa besar. Curi tak syirik tapi curi dosa besar. Nabi kata, sekalipun orang tu semasa tempoh hidup dia biasa buat dosa besar selain daripada syirik. Dia berzina ke, dia mencuri ke, dia buat apa benda ke, tapi dia tidak syirikkan Allah dengan satu benda pun, dia mempunyai peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
setelah dosa zina dia, dosa mencuri dia, dia azab di dalam neraka, lepas tu dia keluar, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukan perbuatan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa Allah tak mau ampun sampai bila-bila. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaikum, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, unzuru ila man asfala minkum. Nabi kata, hendaklah hampa semua tengok orang yang lebih miskin daripada hampa. Nabi suruh. Nabi kata, unzuru ila man asfala minkum. Nabi kata, kita dalam hidup, waktu hidup dalam dunia ni, selalu tengok orang yang lebih susah pada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nabi kata, tapi jangan tengok, jangan duk banding kita dengan orang yang jauh lebih kaya daripada kita. Siapa yang dalam hidup dia duk banding orang yang lagi kaya daripada dia, orang yang lagi banyak duit daripada dia, dia akan jadi masalah. Tapi kalau dia selalu duk pandang orang lebih susah pada dia, orang lebih miskin daripada dia, orang lebih hidup terhimpit daripada dia, Nabi kata, fahuwa ajdar, maka itulah yang lebih nyata bagi dia. Wa antazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kamu semua tak akan menghina nikmat yang Allah bagi pada kamu. Tuan-tuan, kita kalau duduk tengok orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih banyak duit daripada kita, kita tak akan appreciate apa yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kat kita ni dah cukup banyak, tuan-tuan. Anak 7 orang di rumah, tak ada seorang pun yang mati kebuluran tak makan. Tuhan bagi kat kita cukup banyak, tuan-tuan. Walaupun orang lain boleh beli kereta harga 300-400 ribu, kita beli kereta 450 ribu, tapi tak kena hujan, tak kena panas. Mana tempat orang pi kita boleh pi. Dia sampai awal sikit, kita sampai lambat sikit. Dia kena speed trap, kita tak kena. Kalau kita nilai balik apa yang Allah bagi kat kita, hati kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hak Tuhan bagi kat kita ni cukup dah. Kalau kita selalu tengok kepada orang yang dapat anugerah nikmat korang daripada kita, tak tahu nak abang, tuan-tuan, tiap-tiap kali habis semayang sujud syukur dekat Tuhan. Ada orang, tuan-tuan, ada orang tiap-tiap kali habis semayang dia sujud sekali. Orang tanya dia, hang duk tambah sujud ke? Lepas bagi salam hang duk sujud apa? Sujud sawi ke apakah? Tak, sujud syukur dia kata. Nikmat apa hang dapat? Nikmat Allah bagi dekat aku hari-hari. Allah kekalkan aku di dalam Islam, Allah kekalkan aku di dalam iman, Allah kekalkan nikmat yang Allah bagi dekat aku dalam bentuk duit ringgit, dalam bentuk rezeki, makan minum pakai semua cukup. Ini semua nikmat Allah bagi kat aku. Aku syukur atas Allah. Allah bagi dekat aku kesedaran. Aku semayang tak tinggal. Aku syukur kepada Allah. Aku sujud syukur ni, syukur atas nikmat yang tak putih-putih Tuhan bagi kat aku. Oh, nak nanti dapat bonus saja baru nak sujud syukur. Nak nanti anak dapat 8A saja baru nak sujud syukur. Dah. Nikmat Allah duk bagi hari-hari ni, nikmat ni semua mesti disyukuri. Tidak cukup syukur dengan Alhamdulillah saja. Tidak cukup syukur dalam bentuk Allah bagi kat kita 10, 1 kita sedekah dekat orang. Tidak cukup dengan tu, kita ada peluang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah bagi dekat aku macam ni. Dengan nikmat duit ringgit yang ada, dengan nikmat sihat tubuh badan hak duk ada ni, di waktu ada orang susah sampai makan siput babi. Malam ni lah rancangan tu, TV3 bersamamu apa tu, malam ni. Tuan-tuan tengok rancangan tu,
Tuan-tuan tengok rancangan tu, hati ni tak tahu menangis tuan-tuan. Bukan menangis kesian kat kawan susah tu aja, menangis pasal Tuhan bagi kat kita ni macam mana. Tengok ni lepas sehari-sehari lah ni tak cukup dengan TV3, NTV7 pula pergi duk suluh terselek cari orang-orang susah ni, ramai rupanya duk ada tuan-tuan. Kita tak tengok rancangan ni, kita rasa kita susah. Bila kita tengok rancangan ni, Nabi kata apa? Tengok orang yang lebih susah daripada kamu, kamu akan syukur kepada Allah, kamu akan menghargai nikmat yang Allah bagi dekat kamu. Kita tengok rancangan ni, Masya Allah, ada orang satu keluarga makan sibuk babi. Ada orang lelaki Allah takdirkan aksiden patah kaki, lumpuh semua hidup, duk berjalan dengan tangan saja. Tak cukup dengan dia kena lagu tu, Allah bagi bini pula kena kanser payudara. Allah uji manusia tu sampai macam tu. Allah bagi dia aksiden patah kaki dua-dua belah, sampai duk berjalan dengan tapak tangan di atas lantai. Ada isteri boleh duk tolong kelola, heret dia bawa pergi pancok bagi mandi. Bini tu pula Allah bagi kena kanser payudara. Daripada kena sikit sampai melarat, sampai nak bergerak tak boleh, biji mata duk terbuntang atas tilam aja. Sudah jatuh ditimpa tangga. Kita tengok macam tu, kita simpati kat dia, tapi kita syukur kepada Allah, Allah tak bagi kita kena macam tu. Maka Nabi SAW kata, unzuru ila man asfala minkum. Nabi kata rajin-rajinkanlah tengok orang yang lebih susah daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan duk tengok orang yang lebih jauh daripada kita. Kalau kita tengok orang macam tu, kita tak rasa nak syukur kepada Allah atas apa yang Allah bagi kat kita. Kita duk nak marah Tuhan pula lagi. Apa aku tak boleh jadi macam dia tu? Padahal dulu mengaji sekolah dia lagi bodoh pada aku. Ada orang cakap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat balik benda-benda ni semua. Itu sebab Nabi SAW bila dia ditawarkan untuk Allah nak jadikan bukit jadi emas, Nabi tak mau. Nabi kata kalau betul Allah nak bagi anugerah dekat dia, dia minta dekat Allah, Allah bagi dekat dia kenyang sari, lapang sari. Pasal apa? Pasal nak mengekalkan diri, nak mengekalkan diri dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca tu boleh membuka hati kita dan boleh menjadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 104. Muka surat 104. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Malam ni kita masuk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina kafaru, bahawasanya segala orang kafir itu, lan tu'niya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tiada mengkaya daripada mereka itu oleh segala harta punya mereka itu, dan tiada segala anak-anak mereka itu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu suatu. Itu dia ayat kita tengok malam ni, ayat 10 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dalam ayat ni bahawa orang kafir ni harta ada banyak mana pun, anak pinak ada ramai mana pun, harta tak boleh tolong dia esok, anak pinak tak boleh tolong dia esok. Harta dalam bank luar negara ada 10 bilion pun, dalam bank dalam negara ada 10 milion pun, berapa banyak harta ada pun, harta tu tak boleh tolong dia daripada nak kena bakar dengan api neraka Allah. Ada anak 5 orang, 5 anak jadi profesional, jadi lawyer terkenal, jadi arkitek terkenal, jadi doktor pakar terkenal, jadi apa pun, anak ni tak boleh tolong pak dia kalau sekiranya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ulaika hum waqudun nar, dan bermula mereka itulah yang menyalakan api neraka. Bukan setakat harta benda dia tak boleh tolong dia daripada kena bakar api neraka, bukan setakat anak pinak ada yang ramai yang berjaya tak boleh tolong dia daripada kena bakar api neraka, bahkan mereka ni esok di hari akhirat jadi kayu bakar api neraka.
Dia masuk neraka kena bakar. Yang duk jadi kayu bakar dia, segala harta benda dia, rumah besar dia, kereta besar dia, duit ringgit dia, segala benda yang dia miliki, yang dia punyai masa di atas dunia, benda-benda ni pergi jadi bahan nyala, pergi jadi bahan bakar dia di dalam neraka. Firman Allah, kada'bi ali fir'aun wallazina min qablihim, seperti adat Fir'aun dan ahlinya dan segala mereka kafir yang dahulu daripada mereka itu, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Macam mana Fir'aun, macam mana Namrud, macam mana kaum Ad, macam mana kaum Samud. Memiliki kekayaan, memiliki khazanah di atas muka bumi, memiliki segala macam kemewahan di atas muka bumi. Semua benda tu esok jadi waqudun nar, esok jadi bahan bakar dia di neraka. Firman Allah, kazzabu bi ayatina, mendusta mereka itu dengan segala ayat kami. Punca Fir'aun nak kena bakar teruk dalam neraka ni, punca dia apa? Punca dia kerana bila Allah hantar Nabi Musa, Allah hantar kitab Taurat, dia mendustakan Nabi dan mendustakan Taurat yang Allah turunkan dekat dia. Kerana mendustakan Musa dan mendustakan Taurat, kerana tu dia dibakar dalam neraka. Maka kita hari ini pun Allah hantar Nabi Muhammad, Allah hantar mai Quran dekat kita. Kalau sekiranya kita mendustakan ajaran Nabi, kita mendustakan hadis dan kita mendustakan Quran yang diturunkan kepada Nabi, maka kita dengan Fir'aun sama. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendustakan kitab Taurat. Kalau kita hari ini mendustakan Nabi Muhammad dan mendustakan Quran, maka kedudukan kita dengan Fir'aun sama. Firman Allah, fa'akhazahumullahu bidhunubihim, maka telah ambil akan mereka itu oleh Allah dengan dosa mereka itu, yakni membinasakan akan mereka itu. Mendustakan Quran, mendustakan Nabi, mendustakan hadis Nabi, maka itu menyebabkan kita berdosa. Kerana dosa itu kita diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat dahsyat iqab, yakni balasan dia kepada orang yang derhaka. Tuhan kalau dan dia balas, tidak ada umpama, tidak ada contoh banding balasan yang Tuhan kenakan ni dengan penderaan yang ada di atas dunia. Kalau kita kata Jepun dulu duk dera orang Melayu di tanah Melayu dahsyat, itu bukan bandingan dengan apa yang Tuhan nak dera orang yang berdosa dalam neraka. Oh, kalau kita kata puak-puak Serb, puak-puak Kerut di Bosnia ni, duk dera orang Islam Bosnia ni cukup dahsyat, sampai orang perempuan mengandung dibelah perut, ambil janin keluar daripada perut bagi makan anjing. Kita kata cukup dahsyat. Tidak ada lagi penderaan dan kezaliman yang lebih dahsyat daripada penderaan dan kezaliman yang dibuat oleh puak-puak Serb dan puak-puak Kerut. Dan Tuhan nanti kenakan azab dalam neraka lebih dahsyat daripada tu lagi. Banyak ayat dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala cerita macam mana dia balas orang yang berdosa dekat dia. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, Tuhan kata dijurus di atas ubun-ubun kepala orang yang bantah di atas dunia ni dengan satu cecair nama dia Hamim. Hamim ni Allah sebut tak tahu berapa kali dalam Quran, kerana dia merupakan satu alat yang Allah nak guna untuk dera ahli neraka. Yusabbu, diceruk, dijurus min fawqi ru'usihim, di atas kepala mereka itu dengan hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, bila jurus saja dia luruh segala isi perut, segala kulit manusia ni. Lahum maqami'u min hadid, tidak cukup dengan kena jurus sampai luruh segala isi perut semua, tidak cukup dengan itu. Lahum maqami', kepada mereka ini diberi pula cemeti ni, hak pukul ni min hadid, daripada besi. Guna besi pergi dabuh atas belakang pula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu satu daripada 1000 macam penderaan yang Allah sediakan kepada orang yang bantah dia masa di atas dunia. Atas dunia ni kita nak bantah apa pun tak kena apa pun kan. Atas dunia ni tiap-tiap malam nak pergi tani pun tak ada apa. La ilaha illallah. Ada orang yang katanya Islam, namanya macam nama Nabi, tapi tiap-tiap malam tidur minum, tidur yamsing. Tiap-tiap malam.
Bila kawan dia pergi tanya dia, yang ni apa benda ni? Sampai tiap-tiap malam, hang tak tahu kan hadis Nabi duk bagi tahu siapa yang mati dalam keadaan dia ni mudimul khamr, dalam keadaan dia mengekalkan tabiat minum arak. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja tak mau ampun dia, Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja tak bagi dia masuk syurga, bahkan Allah kata dia tak boleh mencium bau wangi syurga. Kawan dia pergi habaq kat dia lagu tu, dia boleh jawab apa tuan-tuan? Dia kata aku bukan nak minum, tapi aku kalau tak minum tak boleh tidur. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia apabila dia buta Quran, apabila dia buta agama, apabila dia tak pernah dengar Quran duk kata apa, apabila dia tak pernah dengar Nabi duk bagi amaran macam mana, maka dia jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamatkanlah diri kita, selamatkanlah keluarga kita, nak buat satu sekali daripada jadi macam tu. Ni diri kita ni, selamatkan diri kita dan selamatkan keluarga kita, nak buat satu daripada jadi macam tu. Tak mau dengar ada anak kita pergi jadi lagu tu, na'udzubillahi min zalik. Tak mau dengar adik-beradik kita ada pergi jadi macam tu, na'udzubillahi min zalik. Tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung dia kata, dan turun tak kala menyuruh Nabi SAW akan orang Yahudi dengan Islam ketika balik daripada perang Badar. Ni ayat yang akan datang ni turun bersempena dengan Nabi habis perang Badar. Nabi menang. Tuan-tuan, perang Badar tuan-tuan berlaku di satu tempat nama Badar. Perang yang tidak dijangkakan. Dia berlaku secara accidentally. Tiba-tiba pergi jadi perang. Tentera Islam ada sekitar 300 orang lebih sikit. Ada kata 300, 13 dan macam-macam riwayat. Musuh sekitar 900 ke 1000 orang. Perang yang mata kasang tengok nampak Islam habis. Dengan bilangan sikit, dengan kelengkapan yang tak cukup, dengan habislah Islam ni tentu kalah lah. Lagi pula itu perang yang pertama, tentera Islam tak pernah ada experience perang. Kira congak pi congak mai, kira faktor yang boleh nak membantu kemenangan Islam ni tak ada. Badar berlaku dalam keadaan yang macam tu. Ternyata bantuan Allah Subhanahu wa taala mai, bilangan 300 yang sikit dengan serba kekurangan dan kelemahan ni ditakdirkan Allah menang berpihak kepada Islam. Balik daripada perang Badar, Nabi SAW bangkit bagi satu ucapan di depan puak-puak Yahudi. Di Madinah ada Yahudi ramai. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Mereka ni duk ada di Madinah dan mereka ramai di Madinah, Yahudi ni. Bila Nabi balik, Nabi pergi jumpa mereka ni, Nabi bagi satu ucapan dekat mereka ni. Dia kata ayat ni turun bersempena dengan benda ni. Dan turun tak kala menyuruh Nabi akan orang Yahudi dengan Islam ketika balik daripada perang Badar. Nabi seru Yahudi yang ada di Madinah ni, Nabi kata masuk Islam. Menghimpun Nabi SAW akan mereka itu pada suk Bani Qainuqa. Nabi himpun mereka di pasar kepunyaan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni salah satu daripada suku Yahudi yang ada di Madinah. Nabi himpun semua di situ. Menakut, Nabi bagi amaran dekat mereka, masuk Islam. Kalau hampa tak masuk, aku tak buat apa kat hampa, tapi hampa mati, Tuhan nanti ajak hampa. Nabi menakutkan mereka bahawa turun dengan mereka itu barang yang turun dengan Quraisy. Nabi bagi amaran dekat mereka, kalau sekiranya hampa tidak masuk Islam, lepas itu hampa cuba untuk nak mengkhianati orang Islam, hampa akan menerima nasib macam mana yang menimpa orang-orang Quraisy yang lawan kami dalam perang tadi. Nabi kata. Maka kata mereka itu, Yahudi ni bila Nabi pi, Nabi seru mereka kepada Islam, Nabi bagi warning dekat mereka, mereka jawab balik apa yang Nabi kata ni. Kata mereka, jangan menipu akan dikau bahawa engkau bunuh jamaah Quraisy yang bodoh, yang ni yang tak tahu perang itu. Mereka kata, Muhammad, hang jangan main duk sembang lebih dekat kami. Yang pi bunuh tu Quraisy. Quraisy ni memang puak-puak ni bodoh tolol, tak mesti perang. Hang memang boleh menang dengan orang bodoh macam tu. Dia berkata, jika engkau perang kami, nescaya engkau tahu kami ni siapa. Hang pi pukul budak kanyang bodoh tak erti apa, nak main sembang besar dengan kami. Hang bolehlah pi duk pukul Quraisy yang bodoh tu. Kami ni bukan bodoh macam mana Quraisy. Mai try bahawa hang tahu kami siapa.
sombong bercakap dengan Nabi SAW. Firman Allah, qul lillazina kafaru, kata olehmu wahai Muhammad bagi segala kafir Yahudi itu, satughlabun, lagi dikalah akan kamu di dunia, yakni dengan bunuh dan tawan dan kena jizyah. Dan sungguh telah jadi yang demikian itu. Nabi kata, Allah turun mai ayat ni, Nabi terus kata dekat mereka, kata kepada orang-orang kafir ni, satughlabun. Aku nak bagi tahu dekat hampa satu aja, satu hari hampa kena. Ternyata tak lama lepas Nabi kata tu, jadi perang dengan Yahudi ni, habis licin mereka semua kena. Ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala kata tu jadi kenyataan semuanya. Firman Allah, wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Dan lagi bagi tahu dekat depa, dan lagi dihimpun kamu sekalian di neraka jahanam, dan itulah sejahat-jahat hamparan ia. Bagi tahu dekat depa akan jadi perang dengan hampa, dan hampa akan habis semua sekali. Tak habis di situ. Di sana esok hampa akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan serba hina. Dia bagi tahu kat depa benda ni. Allah suruh Nabi pergi bagi tahu dekat depa. Tak lama lepas tu depa pun kena. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Sungguh telah ada bagi kamu itu, ambil iktibar pada dua puak, iaitu perang Muslim dengan kafir. Maka berdampak, berjeromuh keduanya pada hari Badar kerana berperang. Itu yang kata perang Badar ni tak dijangka. Terjeromuh, yang kemudiannya membawa kepada berlaku perang. Firman Allah, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Antara dua puak ni, Islam 300 orang lebih dengan kafir 1000 orang ni, satu puak berperang ia pada jalan agama Allah. Mereka itu ialah Nabi dan segala sahabatnya, 313 orang laki-laki. Serta dengan mereka itu hanya ada 2 ekor kuda. Tentera Islam nak pergi perang dengan kafir dalam perang Badar ni, tentera Islam kuda ada 2 ekornya. Nak abang kata apa tuan-tuan? Islam pada zaman awal-awal dulu miskin, susah. Kuda ni kalau hari ni nak kata apa? Tank lah. Apa nama? Kereta kebas. Ataupun boleh kita kata jet pejuang. Zaman tu kuda lah. Mana ada lebih pada tu? Lebih pada tu tikar terbang lah. Yang ada paling hebat pada masa tu, jenis kenderaan yang terlibat dalam perang ni, paling hebat kuda. Islam ada 2 ekor kuda je dalam perang Badar. 6 baju rantai. Baju rantai ni, baju yang orang duk pakai pergi perang bila tetak tak pakai badan, duk kena besi kering. Baju tu ada 6 biji je. Tentera dah 300 nak lawan 1000. Yang tu dah satu pasal dah. Baju rantai 6 biji aja duk ada. Dan 8 berpedang. Daripada 313 orang tu, 8 orang aja ada pedang. Hak lain nak tunggu buah tomoy ya. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Yang lain ni tangan kosong ya, duk tunggu mai siku nak naik dulu ke, lutut nak pergi dulu ke. 8 berpedang. Kebanyakan mereka itu berjalan kaki. 313 orang ni, kuda ada 2 ekor, lain pada tu unta ada sikit, lain pada tu pukul kaki lah, kita kata pukul kaki. Yakni ada 70 unta berganti-ganti. Unta ada 70, orang ada 313. Kita dengar, oh 70 okey. Okey apa 313 orang tu ada. Unta ada 70, kuda ada 2 ekor, baru 72. 313 orang. Kira kalau sukan dia kata lari berganti-ganti, yang ni dia kata apa? Unta berganti-ganti. Lagu tu 400 meter, 600 meter, lagu kawan lain pula naik, kawan ni turun berjalan, lagu tu main duk main. 70 ekor unta berganti-ganti. Wa ukhra kafiratun yarawnahum. Dan puak yang lain itu ialah kafir. Melihat mereka itu, yakni melihat kafir akan mereka itu, yakni akan orang-orang Islam itu, mislaihim, 2 ganda mereka itu, yakni muslimin terlebih banyak daripada mereka itu, yakni adalah mereka itu seumpama 1000. Allah Subhanahu wa taala nak tolong orang Islam. Orang Islam ada 313 orang, tapi orang kafir tengok dia nampak 2 kali ganda depa. Dia nampak 2 kali ganda depa. Dia nampak 2000.
Orang kafir ni, dia tengok 13 orang tu, dia nampak 2 kali ganda mereka. Allah nak tolong tuan-tuan. Bukan kata kafir mata julin, bila tengok lagu duk nampak ramai, yang tu serta takkan semua nak julin. Tapi 313 ni Tuhan sebut dalam Quran. Ini bukan hikayat Malim Deman, ini bukan cerita Awang Sulung Merah Muda. Ini cerita Quran bagi tahu. Allah jadikan orang kafir ni, dia tengok orang Islam 313 tu, dia nampak ramai. Tuan-tuan, Tuhan ni rupanya bila dia nak tolong ni 1001 cara duk tak. Dalam perang Khandak, kita dah cerita dah, perang Khandak, nama aja perang Khandak, tapi tak jadi perang. Serupa juga hal dia, orang Islam sikit, kemudian duk ada di Madinah pula. Dalam Madinah tu pula ada perempuan, ada budak-budak, ada orang tua-tua. Tiba-tiba maklumat mai kata nak kena attack dengan musuh. Macam mana nak buat ni? Islam lebih suka kalau nak jadi perang jangan jadi di sini. Kalau jadi di sini, sat lagi budak-budak mati, sat lagi orang perempuan mati, sat lagi orang tua-tua mati. Islam suka kalau nak jadi perang kita pergi tempat lain. Pergi cari satu medan perang, kita bertempur di sana. Orang kuat semua pergi lawan di sana. Jangan kacau hak tak berdosa ni. Jangan kacau budak-budak, jangan kacau orang tua-tua, jangan kacau orang perempuan yang lemah ni. Jangan duk kacau mereka. Tapi dalam perang Khandak, musuh nak main attack di Madinah tu. Macam mana ni? Duk bincang macam mana Salman Al-Farisi tampil dengan idea so parit-parit. Maka dengan sana tu namakan perang Khandak, perang parit. Semua dah standby, dah ready, dah duk tunggu dah macam mana apa nak jadi, kira apa pun kita all out lawan hari ni. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan bantuan dia. Dia umai ribut. Bila main ribut ni, habis tunggilang habis musuh ni tuang balik dengan yang 16 dia tak jadi lawan. Tuhan tolong dalam bentuk tu, dalam bentuk ribut ya, padan dengan mereka ni, habis tak jadi perang, selamat orang Islam semua sekali. Ini pula dalam perang Badar, Allah datangkan pertolongan dalam bentuk apa? Orang kafir tengok hak 13 ni perang ni, maka bantuan Allah pun mai. Maka dia kata di antara bantuan itu ialah musuh nampak mereka ni ramai. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum jadi ni, Nabi hantar satu orang budak suruhan Nabi, suruh piriki tengok. Tengok musuh ada berapa ramai, balik mai bagi report. Dia ni pi. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita panjang lah. Hamba Allah ni pun pi. Pi dua survey tengok apa-apa ni, balik mai. Nabi tanya macam mana, apa hasil siasatan hang di sana? Dia kata mereka ramai. Nabi kata berapa ramai? Dia kata ramai lah, tapi dia tak tahu nak agak berapa. Nabi kata baiklah, satu hari berapa banyak sembelihan binatang yang mereka sembelih untuk makan tentera mereka saja. Nabi tanya macam tu. Itu kata Nabi ni otak dia matematik. Otak Nabi matematik. Dia kira-kira cepat. Itu sebab main hukum faraid, hukum apa, semua itu semua kira-kira. Nabi tanya, okey, bilangan tepat hang tak tahu berapa, tapi hang nampak tak mereka duk sembelih binatang ternakan makan ni, berapa banyak mereka sembelih sehari? Dia kata dalam 9 ke 10 ekor sehari. Nabi kata 9 ke 10 ekor. Nabi kata kalau macam tu mereka antara 900 ke 1000 orang. Nabi kata tepat, tuan-tuan. Tepat. Maka bila dengar macam tu balik mai, Nabi semayang aja. Nak boleh buat apa dah, apa pun tak ada. Bilangan tentera sikit, kelengkapan korang dengan serba-serbi ni kira tak ada apa. Nabi ingat satu aja. Nabi ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam tu Nabi tak tidur. Minta doa kepada Allah ni, minta tak berhenti, minta sampai Nabi kata, ya Allah, kalau sekiranya kamu musnahkan hadu ada ni, orang Islam tak apa orang ni, kalau sekiranya dihapuskan, dimusnahkan, tidak ada orang yang akan menganut agamamu di atas muka bumi ni. Nabi kata. Allah tolong. Nabi SAW angkat tangan minta, tuan-tuan. Mana mungkin Allah tak tolong? Maka tiba bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, ra'yal ain, pada penglihatan mata zahir. Dan sungguh telah tolong akan mereka itu, yakni akan orang Islam itu oleh Allah, serta sedikit mereka itu. Walaupun bilangan mereka sikit, 300 orang, Allah tolong mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah Ta'ala menguat ia dengan pertolongannya itu mereka yang dikehendaki tolongnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah kata nak tolong, Allah tolong. Dan Allah sungguh-sungguh dalam menolong Nabi dan tentera Islam ni. Inna fi zalika la'ibrah liulil absar. Bahawa pada yang demikian itu menjadi bandingan bagi yang empunya mata hati.
Maka apa tiada kamu ambil iktibar dengan yang demikian itu? Maka supaya kamu beriman semuanya. Itu dia. Tuhan kata manusia yang ulil absar, orang yang mempunyai mata yang apabila dia melihat dia boleh ambil iktibar, dia akan dapat iktibar daripada peristiwa perang Badar ini. Dalam Quran banyak ayat yang macam ni. Tuhan kata fa'tabiru ya ulil albab, ambillah iktibar wahai orang yang boleh fikir. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang yang mata boleh melihat. Oh, banyak benda Tuhan bagi jadi depan mata kita. Tengok, ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Yang penting sekali pengajaran apa dia? Tuhan ada. Tuhan ada. Apa jadi pun dalam dunia ni, kita mau ingat satu. Kita, Tuhan kita ada. Tuhan tengok apa yang duk jadi. Cuma masa Allah nak hantar mai bantuan dia tu, bila hanya Allah yang mengetahui. Kita dituntut supaya apa? Buang dosa-dosa yang duk ada. Jauhi diri daripada buat dosa. Lipat gandakan ketaatan kepada Allah. Maka segera bantuan Allah subhanahu wa ta'ala kemai dekat kita. Firman Allah, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia itu kasih, keinginan oleh nafsu. Menghiasi akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau syaitan kerana pencubaan, yakni ujian. Ni pula dia nak mai pula satu cerita apa? Manusia ni memang dia mai di antara spek dia, di antara spesifikasi dia, kira Tuhan pasang dekat dia syahwat, nafsu. Macam kita beli kereta, dia ada spek, nak ambil full spek ke, nak ambil macam mana ke, dia ada spek. Yang kata spek yang mesti ada pada kereta ni apa dia lah ni? Power window. Yang tu spek yang memang kena ada. Apa lagi yang mesti kena? Enjin kena ada lah. Enjin tak ada, mana nak dia kereta lagu mana? Kan? Benda-benda yang mesti kena ada ni. Yang tu. Manusia ni, Allah buat manusia, benda yang mesti ada Allah pasang dekat kita, syahwat, nafsu. Semua manusia, termasuk Nabi SAW. Nabi pun ada nafsu. Itu sebab Nabi pun berumah tangga. Nabi pun ada nafsu. Itu sebab Nabi pun makan, Nabi pun minum. Cuma beza Nabi dengan kita, Nabi nafsu ikut dia. Bezanya kita ikut nafsu. Itu saja beza dia. Maka Allah jadikan manusia ni, Allah sendiri cerita dalam Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Maka dihiasi manusia itu dengan nafsu. Maka dengan nafsu itu manusia tertarik untuk buat banyak benda. Dan terutamanya nafsu ni apa dia? Minan nisa, dia kata, daripada segala perempuan. Bagi orang lelaki, nafsu dia apa? Dia dengan orang perempuan dia tak boleh. Karan dia duk main, dia spark, api dia nanti spark. Yang kata orang lelaki ni Allah pasang dalam badan dia ni syahwat ataupun nafsu. Yang pertama sekali dia kata minan nisa, terhadap orang perempuan. Bila nampak orang perempuan, api dia spark. Maka ada orang dia boleh kontrol, ada orang bila spark dia terbakar. Ini leceh dia. Maka dengan kerana tu Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata ma taraktu ba'di fitnatan ad-darra 'ala ar-rijal minan nisa. Nabi kata aku tidak tinggal fitnah yang paling dahsyat selepas daripada tak ada aku ke atas orang lelaki, melainkan fitnah wanita. Nabi kata aku tinggal selepas daripada wafat aku ni ada satu fitnah yang aku tinggal kepada umat aku. Dan fitnah yang paling dahsyat ke atas orang lelaki ialah fitnah wanita. Tuan-tuan, duit gaji boleh habis tuan-tuan. Pasal duk pergi beli beg tangan dengan kasut tumit tinggi dekat Mak Indon. Dia duk belah perempuan Indonesia main kerja di Malaysia ni. Dia pergi belah, bukan pergi menikah. Kalau pergi menikah buat bini satu pasal juga. Satu pasal lah, dia akan cari satu pasal lain dengan bini mula dia. Tapi kalau dia menikah dari segi agama, at least dah, dia tak menikah, dia pergi belah. Saya biasa dijemput ceramah satu masa dulu lah, zaman duk ceramah dulu kan. Satu jabatan kerajaan minta saya pergi ceramah. Ketua jabatan tu pesan dekat saya, dia kata, Ustaz, ceramah ni Ustaz tak usah cakap banyak-banyak. Fokus satu benda ya, fokus pasal duk pergi belah perempuan Indonesia ni. Saya kata awak dulu tu. Dah tu saya tanya awak apa, kira fokus yang tu sudah. Ketua jabatan punya kemahuan macam tu. Kita pun tak apalah.
Zuyina linnasi hubbu syahwat. Lah, ayat ni lah nanti lompat keluar. Kita pun baca ayat ni. Baca dengan duk terang dengan apa, sekali dah kita singgah lah, 2-3 tempat kita singgah. Kita habak lah ni yang anak di rumah susu pun duk tergelincang makan sampai apa, bini nak kena pergi duk menapak di rumah jiran sebelah pinjam duit semata-mata kerana nak beli susu bagi anak minum susu. Yang pak ni cukup bulan dapat gaji, pergi beli beg tangan bagi dekat orang lain. Saya kata lagu tu, rupanya cakap saya tu tak disenangi oleh segelintir. Oleh segelintir peminat ni, peminat beg tangan ni. Bila saya habis ceramah apa semua, setelah dia rasa saya main satu orang lah. Dia cakap tangan saya, tarik pergi sikit, dia kata, apa you pergi duk cakap benda tu? Apa yang you pergi duk cakap benda tu? Saya kata, cakap benda apa? Dah lah duk sebut-sebut macam tu tadi, duk kenen-kenen, apa hal? Dia nak marah saya. Saya pun kata, okey. Saya pegang dia balik, saya harap pergi dekat bos dia. Kan? Dia kata, ni apa ni? Dia kata, pasal yang minta saya cakap ni, bos you. Tak payah you pergi tanya dia lah, pasal dia terletak tangan dia cong lari. Dia takut dekat bos dia lebih daripada dia takut dekat Allah. Kuntar rentak tangan cabut lari. Dia marah kita pasal kita pergi bercakap benda tu. Dia kata, apa ni duk kenen-kenen ni? Saya kata, saya cakap ni pasal bos you yang suruh cakap. Tak apa, you pergi komplain dia lah pasal dia suruh saya cakap. Dia cunggit bang. Apa ni tuan-tuan? Apa pasal habis jadi macam ni? No, yang kita nak kena tanya dengan Tuhan ni. So Tuhan biji mata berkeritam tu. Anak 5-6 orang duk ada tu nak makan minum, nak pergi sekolah, duit belanja, mengaji apa semua. Yang tu kita bertanggungjawab kena jaga dia. Yang pergi duk beli beg tangan ke orang lain. Pasal apa? Rupanya Tuhan bagi tahu dah. Pasal ni lah, pasal spek yang pasang siap ni. Dia syok dengan orang perempuan. Rupanya tengok pula, Nabi pun kata, Nabi kata aku tinggal kepada umat aku, selepas aku wafat itu aku tinggal satu fitnah yang paling dahsyat kepada orang lelaki-lelaki. Fitnah dia apa? Fitnah dia an-nisa, perempuan. Nabi kata lagi dalam satu hadis lain, Nabi kata, hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Nabi SAW kata, hubbiba ilayya, Allah jadikan aku ni cukup suka. Nabi kata hubbiba ilayya, dijadikan aku ni cukup suka kepada an-nisa, kepada wanita. Nabi sendiri, Nabi kata dia cukup suka dekat orang perempuan. Wat-tib, dan Nabi kata dia cukup suka kepada wangi-wangian. Nabi suka kepada wangi-wangian. Nabi SAW sentiasa wangi. Nabi SAW dia sentiasa pakai wangi-wangian. Dan Nabi SAW pesan tinggal, kalau sekiranya ada orang nak bagi wangi-wangian dekat kita, jangan tolak. Sebab Nabi suka kepada wangi-wangian. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah. Dan Nabi kata, dan dijadikan kepada aku ni cukup syok. Dia kata, aku cukup senang, aku cukup tenang dalam sembahyang. Nabi kata 3 benda Allah bagi dekat aku. Allah bagi aku suka ni 3 benda. Yang pertama, orang perempuan. Bukan kata Nabi ni dia syok semua orang perempuan dah. Nabi ni dia suka dengan isteri-isteri dia, hadut ada ni dia cukup sayang dekat bini-bini dia. Dan Nabi SAW suka benda-benda wangi. Itu sebab Nabi biasa halau sahabat pasal mulut busuk. Bila main Masjid Nabawi, Nabi bau mulut dia. Nabi tanya dia, hang ada makan bawang kan? Dia kata ada. Nabi kata pergi sana. Nabi halau dia suruh pergi dekat Baqi' al-Gharqad, tempat perkuburan penduduk Madinah tu, di ujung Masjid Nabawi tu. Nabi kata hang pergi di sana, hang basuh mulut hang bagi hilang bau busuk tu baru mai balik. Nabi tak suka busuk. Maka kerana tu Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau sekiranya benda ni tak jadi beban kepada umat aku akan wajibkan mereka tiap-tiap kali nak semayang gosok gigi. Nabi suka kepada wangi-wangian. Dan Nabi kata, Allah bagi dekat aku satu anugerah. Allah bagi dekat aku bila semayang aja qurrata aini. Nabi kata, Allah bagi dekat aku ni ketenangan yang luar biasa. Nabi bila semayang, tuan-tuan, Allahu Akbar, putui dunia ni daripada dia.
Takbir aja Allahu Akbar, Nabi terus duduk di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengecap nikmat yang cukup lazat dalam semayang. Kita tak dapat yang tu. Sahabat-sahabat Nabi dapat, sahabat-sahabat Nabi dapat. Perut betih duk cacok dengan anak panah, balik daripada perang ni nak cabut sakit, ambil ayat semayang-semayang Allahu Akbar. Orang main kepak anak panah tarik keluar, tak berasa dah. Itu sebab Nabi SAW kata di antara tanda akhir zaman apa dia? Apabila manusia semayang, khusyuk sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda akhir zaman. Allah angkat khusyuk. Kita tak ada khusyuk dalam semayang. Kita duduk semayang tu hati ni melilau. Lepas pergi atas jambatan Pulau Pinang tu, dia lepas pergi teluk tempoyak, duk tengok sotong goreng ugut, tepung lah apa mula, dia melilau macam orang demam panas. Tak tahu mana nak pergi, dia bukan pergi satu jalan. Betul-betul duk rasa green lane, tahu-tahu tengok-tengok batu peringgi. Dia jadi lagu orang demam panas. Kacau kita ni tuan-tuan, leceh semua kita ni. Pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa? Banyak pasal lah. Banyak pasal ibadat kita kurang, Quran kita kurang baca, biji mata kita liang, makan kita haram halal syubhat, ranjau habis semua, duit ni pun tak tahu nak tengok elok tak elok, jalan tak elok, mencekau tarik semua. Dia main pulut Sarawak habis kita ni, dia rosak dalca habis. Kas-kas pula buah lagi satu dalam. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah manusia. Dia kata Allah Subhanahu wa taala kata dihiasi manusia ni dengan syahwat minan nisa, daripada segala orang perempuan. Itu yang menjadi kegemaran manusia ni. Wal banin, dan juga dihiasi manusia ni dengan apa? Dengan keseronokan terhadap anak-anak jantan. Megah dengan anak jantan. Dengan anak-anak lah, banin ni kira anak-anak lah, bukan jantan saja. Dengan anak-anak dia megah. Bila sembang dia nak up anak dia, sembang dia nak up anak dia. Orang tu sembang elok-elok pasal lain, dia ada abang anak saya ada kerja dekat Sigit ni lah pun gaji tu ada 12,000 dah. Tak. Kan? Tahu hak dengar tu pun tu dalam perut tu dia gatal ni tak tahu nak bang. Dia nak tanya lah, dia nak kata siapa tanya. Dia nak kata lagu tu tapi kata lagi jadi leceh pula. Tapi pasal apa? Pasal manusia. Manusia ni dia syok dengan benda ni. So bila bercakap, dia nak up anak dia. Bila bercakap, dia nak up anak dia. Kerana anak tu dia antara benda syahwat bagi dia. Wal qanatiril muqantarah. Dia kata dan segala harta yang banyak yang dihimpunnya. Qanatir ni plural. Dia kalau singular dia kata qintar. Qintar. Qintar ni sama dengan 1,000 dinar. Qanatir maksudnya beribu-ribu dinar. Maksudnya apa? Manusia di antara benda yang nafsu manusia tangkap sangat ni wal qanatiril muqantarah, dan harta beribu-ribu yang bertimbun-timbun. Manusia suka benda tu. Dia suka dengan duit beribu-ribu ni, minaz zahab wal fiddah. Tuhan kata daripada emas, perak dan sebagainya. Manusia ni nafsu suka macam tu. Yang isteri pun bubuh gelang sampai siku, nak bengkok tak boleh. Nak makan ni nak kena mulut pi lagu tu. Tangan dia nak main tak boleh. Ni dia duk sengkang dengan gelang ni. Laki pun suka juga dengan meh-meh ni, beli bagi kat bini dia, bila sangkut dia ambil 3 gadai gelang bini dia, dia suka dengan meh perak ni. Wal khail al musawwamah, dan juga kuda yang elok. Kuda dulu lah ni kenderaan lah. Lah ni kenderaan. Siapa yang tak suka pakai kereta Mercedes? Siapa tak suka pakai BMW 5 Series? Siapa yang tak suka? Bukan kita tak suka, cuma tak mampu beli aja, yang tu aja. Kalau mampu nak beli juga kan, tak mampu tapi suka tu ada. Suka tu ada. Bukti dia apa? Bukti dia bila kita ada takat kancil, kita beli kancil. Tapi bila ada lebih sikit suara keluar mairan. Pasal apa yang kancil di tukang iswara naik 5 orang juga, sopa aja. Tapi pasal apa yang di tukang iswara tu? Pasal nafsu terhadap al-khail al-musawwamah, terhadap kenderaan ni. Ditakdirkan Allah dia mai pintu rezeki kok mana kau buka mai elok sikit iswara pun duk rasa gia ni kerah lah apa dia mai lah. Gia iswara pun duk mai kerah apa-apa wajah keluar mai pula. Tak pasal apa yang tukang iswara pergi ambil wajah, pasal apa? Pasal nafsu manusia. Manusia suka kepada kenderaan yang elok. Dan lagi elok, dan lagi elok. Bila sampai BMW, okey ha? Pasal apa? Pasal slogan dia pun dia kata apa? The ultimate driving machine.
Ada kawan saya silap juga, dia kata the ultimate washing machine, dia kata. Yang tu bukan BMW. Ultimate ni kira habis lah, tak boleh pergi dah, kemuncak. Alam permotoran kemuncak dia BMW lah. Banyak makan wang, dia kata. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tahu kat kita benda ni. Jadi bila kita baca ayat ni, kita match balik, tak silap lah. Memang Tuhan abang tu betul. Memang Tuhan abang tu betul. Dia kata, dan wal an'am, dan manusia suka kepada segala ni'am, yakni lembu, kabau, kambing, unta, binatang ternakan, suka. Bagi orang yang kerja makan gaji kerajaan, kerja kelang apa semua, yang ni tak ada lah. Tapi pi belah kampung, yang ni lah cerita dia. Jumpa sama-sama dia, lemu hang baik kok lah, lemu dia sebut. Tu kira geng ni memang dia betul-betul cowboy. Dia kata lemu hang baik kok lah. Banyak tak banyak, dia kata tapi ada 25 ekor lah. Boleh duk belah lemu banyak macam tu, dia kata. Tu. Dia mula duk sembang macam tu, kira itu nafsu manusia. Dan benda ni Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, wal an'am, manusia ni suka kepada binatang ternakan, kabau, lembu, kambing, unta, semua sekali. Wal hars, dan manusia suka kepada kebun, dusun dan bendang. Ini style orang kampung. Tanah sudah ada 5 ekar di sini, dengar kata tanah orang nak jual lagi 5 ekar. Nak beli duit, tak ada, pinjam dulu tak apa. Beli juga. Sebab dia duk impun tanah ni. Duk impun tanah. Ikat perut sikit tak apa. Dia kata makan ni ikat perut sikit tak apa. Yang ni masa depan. Lah ni kita beli 30,000. Dia kata aku cakap banyak tambah, hang tunggu 5 tahun lagi. Dia kata hak beli 30,000, 50,000 ni esok hang boleh jual 500,000. Dia kata. Bacaan dia macam tu. Betul. Tak lama lepas tu dia jual, dia boleh duit tu. Nampak tuan-tuan? Ini nafsu manusia. Nafsu manusia ke situ. Tuhan kata, zalika mata'ul hayatid dunya. Bermula yang demikian itu. Dia kata yang ni cerita kesedapan hidup dunia tadi ni, kemudian binasa dia. Dia kata rupa-rupanya benda kita duk hambat ni, dia ada tarikh binasa dia. Habis. Sama ada dia habis kerana berlaku kiamat, ataupun habis benda-benda ni semua kerana mati kita. Habis benda ni. Yang kata qanatiril muqantarah, yang kata duit ni beribu-ribu dinar duk ada dalam bank, berapa ratus ribu, berapa milion, berapa duk ada, mati, kain kapan tu lah masuk dalam. Apa semua dalam bank, semua tinggal buku cek, satu keping cek pun tak ada sign tuan-tuan. Binasa semua benda tu. Bini ada 4 orang, segak-segak 4-4, mati kita tinggal tuan-tuan. Kereta 4-5 biji luxury kah, kereta mewah duk ada bawah rumah, tepi rumah, belakang rumah duk taruh semua, tinggal semua sekali. Ni pengumuman penting, tolong umumkan Haji Muhammad Nur Latif. Tolong keluar saya, anak tak sihat. Haji Muhammad Nur Latif. Tolong saya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua benda ni Tuhan kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Bermula yang demikian itu, yakni kesedapan yang kita cerita tadi semua, kemudian binasa ya. Wallahu indahu husnul ma'ad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada sisinya, yakni pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik tempat kembali. Last sekali apa tuan-tuan? Last sekali hak kita nak dapat di sisi Tuhan, itulah yang abadi. Hak atas dunia ni semua pun tak ke mana tuan-tuan. Yang penting sekali, dia kata last sekali apa dia? Apa yang Tuhan duk taruh kat kita di sisi dia, itu yang abadi. Dia kata, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sayogialah gemar kamu kepada Allah, tiada pada lainnya. Jadi apapun tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, kita kena kerja, duit kena cari. Sebab duit tu kita nak belanja, makan minum anak bini, keluarga, untuk mengaji, semua nak kena pakai duit. Kita kerja, kita cari duit dan sebagainya. Tapi jangan cari jalan salah. Jangan belanja jalan salah. Jangan sampai cari duit sampai lupa akhirat, lupa agama. Ini dia batas sempadan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalik. Kata olehmu wahai Muhammad, adakah aku hendak khabarkan dengan yang terlebih baik daripada yang demikian itu? Tuhan suruh Nabi Muhammad tanya pula kita semua ni, hampa mau tak mau Tuhan nak beritahu dekat hampa satu benda. Tuhan kata aku nak cerita dekat hampa satu benda yang lebih baik daripada hak cerita tadi.
Tadi Tuhan cerita tadi, manusia ni suka kepada macam-macam benda. Manusia suka kepada wanita, manusia suka kepada anak-anak, manusia suka harta, suka emas perak, suka menatang, suka rumah, suka macam-macam, suka tanah, suka kebun, suka dusun. Semua benda tu Tuhan kata, hampa mau dah aku nak bagi tahu kat hampa yang lebih baik daripada semua-semua benda tu. Segala keinginan syahwat itu ada benda yang lebih baik. Tuhan kata, lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah. Bagi segala mereka yang takut akan Allah dengan mengikut suruh dan tegahnya, pada sisi Tuhan mereka itu beberapa syurga yang mengalir di bawahnya ayang-ayang sungai. Yang ni paling baik, Tuhan kata. Nak banding dengan semua hak sebut tadi, hak ni paling baik. Bawah syurga ni ada sungai. Syurga yang di bawahnya sungai duk mengalir. Kekal orang yang masuk ke dalamnya sekalian. Dan beberapa isteri yang suci daripada haid dan lainnya daripada yang diluati, yang dibenci. Allah akan bagi bidadari kepada orang yang masuk syurga. Yang bidadari ni dia bersih sepanjang masa. Tidak ada masa dia datang haid, datang kotor dan sebagainya. Sepanjang masa dia bersih. Dan keredaan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuncak kepada orang masuk syurga ialah Allah redha. Allah redha. Itulah kemuncak kepada nikmat ahli syurga. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat melihat dengan segala hamba. Maka membalas Allah akan tiap-tiap daripada mereka itu dengan jenis amalannya. Tuhan akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuhan kata buat baik besar zarah, aku balas. Tuhan kata. Tapi ingat, apa buat jahat besar zarah, aku balas juga. Maknanya Tuhan akan balas setimpal dengan amalan manusia. Allazina yaqulun, dan segala mereka yang mendoa mereka itu dengan katanya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, bahawasanya kami telah beriman dengan Engkau dan dengan Rasul Engkau, maka ampun olehmu bagi kami akan segala dosa kami. Doa yang kita kena selalu minta apa dia tuan-tuan? Selalu kita kena minta doa minta ampun dosa. Dosa kita banyak. Kalau kita tak minta Tuhan ampun dosa kita, macam mana kita? Maka orang yang dijanjikan syurga, yang di bawahnya mengalir sungai, yang kemuncak kepada nikmat syurga ini ialah keredaan Allah. Orang yang nak dapat semua ni, dia mesti orang yang kuat berdoa. Selain daripada dia tinggal benda yang Tuhan larang, dia buat benda yang Tuhan suruh, dia kena jadi manusia yang selalu berdoa. Apa dia doa dia? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah ampun dosa dan pelihara kami daripada azab neraka. As-sabirin, Tuhan kata, yang banyak sabar atas mengerjakan taat dan tinggal maksiat. Orang yang nak dapat syurga ni orang yang macam mana? As-sabirin. Bukan takat banyak berdoa saja, tapi as-sabirin, sabar. Sabar maksud dia apa? Satu, sabar buat benda ketaatan. Semayang apa ni semua kena sabar benda. Tak sabar tak boleh buat. Dia kena sabar baru boleh buat benda ni. Nak bangkit pukul 5.30, nak mandi, nak apa-apa semua, nak semayang tahajud 2 rakaat, lepas tu tunggu sampai bunyi azan, nak semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, ini tak sabar tak boleh buat. Tak sabar tak boleh buat. Tak sabar dia nanti bangkit, dia nanti semayang juga. Pasal dia takut kat Tuhan. Tapi dia bangkit ni cukup-cukup masa 10 minit dengan nak habis waktu subuh. Semayang, bukan tak semayang, tapi 10 minit nak habis waktu subuh tu, waktu yang ulama, yang fuqaha mempertikaikan sebagai waktu imsak. Waktu tu dia nak semayang. 10 minit terakhir nak habis waktu subuh tu. Waktu tu baru dia duk buat kalut, bangkit, lompat, masuk pancok, baru nak gosok gigi, baru nak apa, baru nak main takbir Allahu Akbar, baca Fatihah saja tiap-tiap rakaat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jam bunyi tet habis waktu. Oh, dia kata mujok. Mujok apa sampai tiap-tiap hari macam tu? Oh, karut, cukup karut macam ni. Ada satu orang perempuan dia telefon, mai dia duk merepek, dia marah kat lelaki dia kata lelaki dia ada buat perangai ni. Dia kata lelaki saya ni ustaz, dia kata susah nak cakap, dia kata muka lu ceramah ni tang mana pun pi. Dia start lagu tu, kita bodoh dengar sengang tak kata apa.
Kalau ceramah ni dia kata bukan kata masjid dekat rumah tu, mana halah tempat tu, celapak pi dia kata sewa kereta, pi dengan kawan-kawan apa semua, balik pukul 1 pukul 2 pagi, dia dengar ceramah, pagi esok subuh dia kata tiap hari macam ni dia kata. Aku dah fikir, boleh marah kat aku, boleh marah kat lelaki dia kan? Dia leceh tuan-tuan. Kita pun dengar lagu, kita pun nak marah juga, apa yang kita buat lagu tu? Ni duk pergi ambil time macam tu. Dia nak kena sabar lah, bangkit bagi awal. Nak cantik lagi pergi 5 bangkit. Apakah patut-patut semua bersih, gosok-gosok gigi bagi segang, apakah semua sikit tahajud dulu 2 rakaat, Quran dan baca sikit, dengan azan qabliyah subuh 2 rakaat. Berapa kali ni doa abang ni pasal qabliyah subuh ni? Nabi SAW tak tinggal qabliyah subuh seumur hidup dia. Nabi kata kalau manusia tahu kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang buat qabliyah subuh 2 rakaat ni, orang tak akan tinggal. Ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang buat sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bukan semua orang boleh buat. Maka Allah bagi offer sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata as-sabirin. Ini orang boleh dapat syurga yang banyak sabar dalam mengerjakan taat dan sabar meninggalkan maksiat. Was-sadiqin, dan segala yang benar-benar pada beriman. Sadiqin, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia dapat ingat tu As-Siddiq. As-Siddiq itu ingat Nabi bagi kat dia. Pasal apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar, habanglah apa pun kat dia, kalau kata Nabi kata, dia kata betul. Tak ada nak counter balik, nak tanya balik apa-apa, tak ada. Orang main beritahu kat dia, dia tanya satu soalan aja. Nabi kah yang kata benda ni? Kalau mereka kata Nabi kata, dia kata kalau tu betul. Mereka kata apalah ni Abu Bakar, takkan betul. Dia cerita kata dalam satu malam dia daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, naik ke langit, apa semua turun patah balik. Satu malam benda ni jadi, takkan benda ni betul. Abu Bakar kata siapa yang cerita? Dia kata Muhammad cerita. Kalau Muhammad cerita betul, dia kata. Nabi kata kalau macam tu Abu Bakar hang ni As-Siddiq. Terus dapat Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang yang ada sifat ni as-sadiqin, dia kata was-sadiqin, dan segala orang yang benar pada beriman, orang ni akan dapat syurga. Wal qanitin, dan segala yang taat bagi zahir dan batinnya. Dia taat kepada Allah zahir dan batin, taat kepada Allah. Wal munfiqin, dan segala orang yang infak, bersedekah pada jalan Allah. Sedekah ni bukan sampai macam Nabi buat tu, sampai kalau bukit Uhud Allah tukar bagi jadi emas satu bukit, Nabi minta 3 hari nak selesaikan sedekah dekat orang. Kita tak boleh pita ratu pun tak apa. Daripada sebulan gaji kita Allah bagi 1,500, 2,000, 3,000 satu bulan ni, tarik keluar RM10 sebulan. Fi sabilillah. RM10 sebulan. Tapi tiap-tiap bulan, without fail, tiap-tiap bulan RM10 ni memang fi sabilillah. RM10 ni memang fi sabilillah. Kita komit dengan benda tu, insya-Allah tuan-tuan, kita masuk di dalam wal munfiqin. Kita orang yang infak pada jalan Allah. Tuan-tuan, daripada 3,000 nak tarik RM10 keluar, nampak tak ada apa, kecil tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Sikit orang yang boleh buat benda ni. Sikit orang boleh buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wal mustaghfirin, dan segala orang yang mengucap istighfar. Ni ciri-ciri orang yang Allah nak bagi syurga ni. Orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Mulut ni kira astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila menyawa penat sikit, astagfirullahalazim. Mulut ni kira basah dengan istighfar. Duk bawa kereta apa sikit berasa macam lama, duk drive nak pergi KL berasa macam lenguh apa sikit, astagfirullahalazim. Kira mulut ni astagfirullahalazim, 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 sampai jadi kebiasaan, sampai mulut dia basah dengan istighfar ni. Orang macam ni Tuhan kata pula wal mustaghfirina bil ashar. Dia kata pula dan orang-orang yang mengucapkan istighfar pada waktu sahur. Dia kata ditentukan dia dengan sebut waktu sahur ni pasal apa? Kerana ia adalah waktu lalai dan waktu lazat tidur. Itu dia. Allah specific time tu. Nak latih mulut kita astagfirullahalazim. Nak istighfar ni pun tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat.
Bukan semua orang ni mulut ni boleh latihkan astagfirullahalazim. Kalau sekiranya orang yang beristighfar ni, dia kata apa? Dia beristighfar ni bil ashar, waktu sahur. Maksudnya apa? Ayat ni nak bagi tahu, kata orang ni orang bangun awal. Early bird, orang kata. Early bird. Pukul 5 bangkit dah. Tak gaduh kunci jam, tak gaduh apa. Automatik. Dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dekat dia. Pukul 5, 4 biji mata buka. Pukul 5, 4 biji mata buka. Buka, bangkit. Badan ringan aja. Badan tu Allah anugerahkan dekat dia. Badan ringan. Celak mata, bangkit. Masuk pancong, gosok gigi sikit. Kalau nak sedap lagi, bagi mandi, bagi segang, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar, 2 rakaat tahajud. 2 rakaat tahajud. Tapi konsisten. Tiap-tiap hari. Pukul 5 bangkit, tahajud 2 rakaat. Pukul 5 bangkit, tahajud 2 rakaat. Pukul 5 bangkit, tahajud 2 rakaat. Konsisten benda ni. Istiqamah dia dalam amalan dia. Allah janji dekat dia syurga ambilkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal waktu sahur ni, waktu banyak cerita tuan-tuan. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia cerita Allah Subhanahu Wa Taala turun mai ke langit dunia tiap-tiap hari. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap hari Allah akan turun ke langit dunia pada 1/3 akhir daripada malam. Sulusul lail. 1/3 malam. 1/3 yang akhir daripada malam. Maksud dia apa? Waktu syok. Waktu syok. 1/3 yang penghabis. 1/3 pertama, 1/3 kedua, 1/3 akhir. Maksudnya sekitar 4,5, 5,5 macam tu. Itu 1/3 akhir. Allah Subhanahu Wa Taala turun mai ke langit dunia pada 1/3 akhir daripada malam. Tuhan berseru daripada langit dunia dengan 3 seruan. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tuhan kata apa? Tuhan kata, siapa yang nak minta dekat aku lah ni, aku akan bagi. Tuhan kata, siapa nak minta dekat aku lah ni, waktu sahur ni, siapa yang nak minta dekat aku lah ni, aku bagi. Tuhan kata, siapa yang doa kepada aku lah ni, aku akan perkenankan. Siapa yang minta ampun kepada aku lah ni, aku akan ampun. 3 benda Tuhan kata. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap 1/3 akhir daripada waktu malam, Allah turun ke langit dunia. 3 benda ni Allah berseru. Tapi tak ramai orang yang bangkit menyahut seruan Allah ni. Bangkit, ayat semayang, tahajud 2 rakaat, minta apa nak minta dekat Tuhan. Doa apa nak doa dekat Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Ibnu Katsir cerita panjang lah. Di antaranya dia kata apa? Nabi Ya'qub. Tentu kita semua baca cerita Nabi Ya'qub. Macam mana anak-anak Nabi Ya'qub ni yang ramai-ramai ni, dia pakat-pakat nak buat dekat Nabi Yusuf, adik dia bah. Anak Nabi Ya'qub jealous dia pasal pasal jealousy, iri hati, hasad dengki. Mereka tuduh kata pak mereka Nabi Ya'qub sayang dekat adik ni, dekat Nabi Yusuf ni lebih. Kerana jealous tu punya pasal, dia main nak buat macam-macam. Lalu akhirnya mereka pergi ambil Nabi Yusuf, lempak masuk dalam telaga lah. Ini cerita ni semua dalam Quran cerita. Dan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam sampai dia berjanji dekat anak-anak dia ada ni semua. Dia kata bapa akan pastikan bapa bangun pada tiap-tiap waktu sahur, minta ampun kepada Allah untuk hampa semua atas apa yang hampa buat dekat Yusuf. Maka menjadi amalan Nabi Ya'qub bangun pada waktu sahur, minta ampun kepada Allah untuk anak-anak dia yang nakal-nakal ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa huwal azizul hakim. Ni ayat kita duk baca dalam wirid. Kita nak tengok ni apa rahsia ayat ni. Ayat dalam wirid kita duk baca ni, syahidallahu annahu la ilaha illa, apa rahsia di dalam ayat ni. Dia ada hadis yang berkaitan dengan ayat ni, dan perlunya ayat ni dijadikan amalan kita. Kita ingat balik kita baca dalam suratul Baqarah dulu, 3 ayat akhir suratul Baqarah. Nabi kata apa? Baca tiap-tiap malam sebelum tidur, baca
Siapa yang membaca 3 ayat akhir suratul Baqarah ni, lillahi ma fis samawati, yang kita baca itu ni, 3 ayat akhir ni siapa baca, Allah akan jaga dia sepanjang malam tu. Tuan-tuan, susah duduk ni semua pelik-pelik tidur gantung apa di pintu rumah, tidur jampi apa ni semua tak mah. Malam-malam nak tidur, ini amalan kita. Amalan yang Nabi habaq terang-terang dalam hadis. Dan amalan tu pula ayat Quran. Ayat kursi tak mau tinggal. Ayat akhir, 3 ayat akhir daripada suratul Baqarah tak mau tinggal. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini semua sabit daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Amalkan benda ni, satu keyakinan Allah pelihara kita, insya-Allah tuan-tuan. Kita percaya kepada Nabi bermakna kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mensia-siakan orang yang percaya dekat dia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada buat benda-benda yang salah. Wallahu a'lam. Bolehkah tawaf dan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan haid? Tawaf memang tak boleh. Tawaf memang tak boleh. Masuk dalam masjid bagi orang perempuan haid ini dibahaskan panjang oleh ulama. Dibahaskan panjang lebar oleh ulama. Keputusan yang disepakatilah. Boleh masuk bagi orang perempuan yang boleh pastikan kekotoran itu tidak menitik di atas masjid. Dan benda ni berdasarkan banyak hadis lah. Ada sebahagian ulama yang syadid. Yang syadid maksudnya yang apa? Yang strict, yang keras betul-betul, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Kan? Tapi sebahagian ulama dia kata kalau sekiranya dia boleh pastikan kekotoran itu tidak menitik di atas masjid, dia boleh masuk. Tetapi jangan lama. Masuk pada kadar nak ambil barang dan keluar balik apa semua macam tu dibenarkan. Wallahu a'lam. Bolehkah kita makan ubat yang mengandungi alkohol walaupun kandungannya begitu sedikit? Kalau sekiranya kandungan alkohol itu tidak memabukkan dan dia adalah daripada jenis ubat, maka dia diharuskan. Khamar ni yang kata arak ni haram, dia pasal apa? Pasal memabukkan. Bukan pasal alkohol. Bukan pasal alkohol. Dia jadi haram ni pasal dia memabukkan. Jadi alkohol ni dah ubat batuk pun ada. Mentol apa nama tu jenis alkohol tu lah. So dia pada kadar yang boleh menjadi ubat dan alkohol ni, maka dia diharuskan. Awak dia tanya yang ni, dia kata apa pendapat Ustaz? Jika seseorang itu masuk Akademi Fantasia pula dia tanya. Dan pada masa yang sama ilmu agamanya dijaga. Masuk mana boleh jaga, masuk tak boleh jaga. Boleh jaga kah? Tak boleh jaga. Kalau masuk tak boleh jaga. Jadi cerita dia tak sah masuk. Kan? Ni nak tanya pasal Mawi ke apa dia? Orang bercakap merata. Orang bercakap pasal saudara Mawi dia merata. Kan? Pening betul ya. Ada satu sahabat saya yang kata, dia kata ada juga kebaikan dia. Saya apa dia kebaikan dia? Dia kata peserta-peserta ni salam cium tangan dia. Allah, dia kata yang tu aja dah. Kan? Tak maulah. Kalau sekiranya dia pergi masuk, saya kata Akademi Fantasia lah, apapun lah. Kalau dia masuk dan kerana masuk tu meleborkan kebaikan yang ada dalam diri dia, tak usah masuk lah. Kalau kita masuk, dengan masuknya kita boleh meleborkan kebaikan kita, tak usah masuk. Kan? Orang kadang-kadang orang pakai prinsip, dia kata kita ni hendaklah prinsip ikan. Walaupun duduk dalam laut sekian lama masa dia, tapi isi dia tak masin. Kan? Jangan kata kita tak masuk dalam laut, duduk atas darat pun tak hidung masin. Kan? Jadi cerita dia lagu ni lah. Cerita kalau susah lagi baik lah.
Tak usah lagi baik. Tak usah bincang panjang-panjang lah benda ni. Benda-benda macam tu tak usah lah. Tak ada kebaikan pun sebenarnya. Tak ada kebaikan. Tak mau komen lah benda ni. Leceh. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.